Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazili Unity Channel. Semalam Zahid Hamidi mencabar Isam Jalil supaya datang ke mesyuarat MKT UMNO pada malam semalam untuk memperjelaskan dan untuk dapat saling mengemukakan pendapat ataupun sebab mengapa Isam Jalil mengatakan atau mengapa Isam Jalil kata punca kekalahan UMNO di Kemaman kerana adanya hubungan dengan DAP. Dan selain itu beliau juga mengatakan bahawa Zahid juga mengatakan bahawa kalau betul-betul Isam Jalil itu nak kemukakan pendapat, diminta hadir ke mesyuarat MKT, yang mana Isam Jalil sudah pun tidak hadir sebanyak 3 kali, kata Zahid Hamidi. Hari ini akhirnya Isam Jalil menjawab persoalan Zahid Hamidi, menjawab cabaran Zahid Hamidi untuk hadir ke mesyuarat MKT UMNO. Tapi lain pula jawapan Isam Jalil ini. Isam Jalil jawab Zahid, mari berdebat kalau berani. Wah, pada pendapat saya, kalau berdebat memang Isam Jalil ada advantage-nya. Kerana kita tahu Isam Jalil mempunyai kebolehan untuk berdebat berbanding dengan Zahid Hamidi. Namun demikian, pada pendapat saya, buat apa nak berdebat untuk satu parti yang sama? Lagi pula, mereka kedua-duanya ialah pemimpin UMNO. Takkanlah mereka nak berdebat memperlihatkan kepincangan UMNO itu sendiri. Takkanlah pula mereka nak berdebat untuk memperlihatkan masalah dalaman UMNO. Jadi pada pendapat saya, tak perlulah Zahid Hamidi menyahut cabaran debat ini. Baru tadi Presiden UMNO arahkan saya untuk datang mesyuarat malam ini, kata Isam Jalil. Dia buat kenyataan akhbar secara terbuka. Saya sudah kata sebelum ini yang saya kekal dengan pendirian saya untuk protes, dan selagi dia membuat keputusan untuk pergi pilihan raya dengan DAP, saya akan protes dan tidak akan hadir mesyuarat yang dia pengerusikan dan dia veto keputusannya. Ini penggal kedua saya dalam majlis tertinggi. Saya sudah baca apa yang dia akan buat dalam mesyuarat. Buat apa saya ikut kemahuan dia dan datang tadah muka di lubuknya, kata beliau. Kalau dia ikhlas, kata Isam Jalil, mungkin Presiden boleh tunaikan cabarannya untuk berdebat dengan saya sebelum ini di gelanggang yang natural. Kalau dia berani, kata Isam Jalil. Saya harap Datuk Seri Presiden sedar dan menerima hakikat dan tidak berada dalam sindrom penafian bahawa lebih ramai orang-orang Melayu kini menolak UMNO oleh kerana keputusan Presiden untuk pergi pilihan raya bersama DAP selepas PRU 15. Jika keadaan ini berterusan, UMNO akan hancur dalam beberapa tahun lagi. Oleh kerana keputusan ini, kata Isam Jalil, UMNO ini adalah parti keramat yang memperjuangkan orang-orang Melayu di Malaysia selama ini. Usahlah kerana kepentingan diri seluruh parti hancur lebur dibuatnya. Jika Datuk Seri letak jawatan, saya pun akan letak jawatan, kata Isam lagi. Kita sama-sama berkorban asalkan parti keramat ini dapat diselamatkan selagi ada masa. Ikhlas dari Isam Jalil, 6 Disember 2023. Itu dia surat terbuka daripada Isam Jalil dan kenyataan terbuka Isam Jalil kepada Zahid Hamidi. Apa pendapat kamu semua? Patutkah debat ini diteruskan? Dan patutkah Zahid Hamidi letak jawatan sebagai Presiden UMNO seperti yang dinyatakan oleh Isam Jalil, iaitu jika Datuk Seri letak jawatan, saya pun akan letak jawatan, kata Isam Jalil. Sebenarnya ramai juga penanalisis politik yang menyatakan bahawa kelangsungan UMNO adalah disebabkan oleh kekuatan Zahid Hamidi. Tanpa Zahid Hamidi, sebenarnya jangka hayat UMNO sudah lama berkubur, kata mereka. Apa pendapat kamu semua? Sila tinggalkan komen anda. Jangan lupa
tekan butang subscribe untuk mendapatkan isu terkini dari channel ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini keputusan paling mengejutkan daripada mahkamah. Disahkan Vincent Tan telah pun menang satu lagi peringkat terhadap saman terhadap Sanusi. Jadi ada netizen kata habislah Sanusi kali ini kerana Vincent Tan telah pun menyaman Sanusi dengan nilai yang amat besar sekali. Dan untuk makluman kita semua, anda pasti tahu siapa Vincent Tan, tycoon kaya yang mana telah pun dikaitkan dengan perkara yang kata Vincent Tan mencalarkan reputasinya. Dan perkara itu dilakukan oleh Sanusi Madnor. Dan anda pun tahu Sanusi ini kebanyakan kali cakap main lepas sahaja. Sudah cakap, barulah orang pula banyak yang tak puas hati. Akhirnya beliau disaman. Dan salah seorang yang telah menyaman Sanusi ialah Vincent Tan. Akhirnya hari ini Vincent Tan telah pun berjaya mengalahkan Sanusi peringkat pertama di mahkamah dengan berjaya mendapatkan instruksi interpartai terhadap Sanusi. Mahkamah Tinggi Shah Alam hari ini memberi tycoon perniagaan Vincent Tan perintah instruksi interpartai secara dua belah pihak ke atas Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Madnor sementara menunggu penyelesaian saman fitnah itu. Perkara itu disahkan kepada Malaysia kini oleh Peguam Muhammad Faizi Cheh Abdu yang mewakili Sanusi dan Chuar Kia Ling bagi pihak Tan dan Berjaya Land. Selepas mendengar kedua-dua pihak, mahkamah membenarkan instruksi interlokutori antara kedua-dua pihak, kata Peguam Chuar. Instruksi interlokutori bertujuan untuk mengekalkan status quo dalam tuntutan mahkamah dengan mengarahkan satu pihak melakukan sesuatu atau berhenti melakukan sesuatu sementara menunggu penyelesaian perkara itu. Sementara itu, Peguam Muhammad Faizi berkata, tiada tarikh perbicaraan penuh ditetapkan untuk saman fitnah tersebut. Pengasas kumpulan Berjaya itu menyaman Sanusi berhubung dakwaan terhadap Tan dan Menteri Besar Selangor Amiruddin Syari berhubung projek pembersihan Sungai Klang. Tan dan Berjaya Land sebelum ini dibenarkan oleh Mahkamah Sama untuk mendapatkan perintah instruksi ex parte secara sebelah pihak pada 17 Ogos lalu yang turut merujuk kepada perintah sekatan sementara. Saudara-saudara sekalian, apa yang mengejutkan kita ialah Sanusi pada 2 Oktober yang lepas telah menyatakan saya tak pernah kata Vincent Tan kerup. Amiruddin turut menyaman Sanusi berkaitan dengan dakwaan kononnya Vincent Tan terlibat dalam perkara tersebut. Itu Amiruddin pun menyaman Sanusi, Vincent Tan pun menyaman Sanusi juga. Saudara-saudara sekalian, berapakah nilai yang disaman oleh Vincent Tan? Anda boleh mencarinya dalam ruangan berita di media sosial di Google, dan kita harap kes ini dapat diselesaikan. Dan kalau Sanusi kalah, kita pun tak tahulah mampukah Sanusi membayar saman yang telah dikenakan oleh Vincent Tan tersebut. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Yang paling menggemparkan kita pada hari ini ialah sudah terjawab kenapa Hadi Awang pertahankan aman Palestin. Persoalan baru-baru ini timbul apabila SPRM telah membekukan akaun Aman Palestin yang didakwa telah disalahguna untuk perkara yang lain. Akhirnya, beberapa orang tampil mempertahankan Aman Palestin, termasuklah Hadi Awang. Begitu gairah mempertahankan Aman Palestin. Rupa-rupanya, ini sebab
kenapa Hadi Awang mempertahankan aman Palestin. Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang menyifatkan golongan munafik termasuk dalam kalangan mereka yang menyusahkan sumbangan kepada umat Islam. Beliau menyebut ini termasuklah sekatan terhadap pertubuhan bukan kerajaan NGO yang menyumbang kepada rakyat Palestin. Termasuk juga dalam kalangan mereka munafik ialah mereka yang menyusahkan sumbangan kepada umat Islam dengan berbagai karena sekatan seperti mana yang berlaku pada hari ini terhadap NGO yang menyumbang kepada Palestin yang menjadi mangsa kezaliman Yahudi Zionis, kata beliau. Sekatan dibuat bukan kerana salah laku tetapi kerana beberapa kesilapan teknikal yang tidak merosakkan niat dasar dan sasarannya. Sepatutnya urusan mereka dipermudah dan kesilapan teknikal itu diperbetul, kata Abdul Hadi. Abdul Hadi dipercayai merujuk kepada pembekuan akaun milik Aman Palestin kerana didakwa menyeleweng dana awam sebanyak 70 juta ringgit. Aman Palestin disebut-sebut mempunyai kaitan dengan ISMA kerana pengarah badan amal itu merupakan mantan pengarah di ISMA iaitu Ustaz Abdullah Zaid. Perkara ini bukan rahsia lagi kerana nama Ustaz Abdullah tertulis di laman sesawang profil pejabat utama Aman Palestin. ISMA pula merupakan sebuah NGO yang selama ini menjadi penyokong tegar PAS. Kesimpulan itu menjawab banyak persoalan. Mengapa PAS terus mempertahankan Aman Palestin yang sedang dalam siasatan? SPRM pada 28 November lalu mengesahkan membeku sebanyak 41 akaun bank Syarikat Pertubuhan Aman Palestin bernilai RM15.868.762 ringgit. Kesimpulan itu menjawab banyak persoalan mengapa PAS terus mempertahankan Aman Palestin yang sedang dalam siasatan ini. SPRM pada 28 November yang lalu telah pun mengesahkan membekukan akaun sebanyak 41 akaun bank Syarikat Pertubuhan Aman Palestin bernilai RM15.868.762. Pembekuan itu dilakukan selepas SPRM menjalankan siasatan terhadap dakwaan Aman Palestin menyalahgunakan wang sumbangan orang ramai. Saudara-saudara sekalian, ini satu perkara yang paling mengejutkan kita. Apabila dipetik daripada Harapan Daily, terjawab akhirnya kenapa Hadi Awang mempertahankan Aman Palestin. Rupa-rupanya menurut laporan ini ialah kerana dipercayai Aman Palestin ada kaitan dengan ISMA kerana pengarah badan amal itu merupakan mantan pengarah di ISMA iaitu Ustaz Abdullah Zaid. Selain itu, perkara ini bukan lagi rahsia kerana nama Ustaz Abdullah tertulis di laman sesawang profil pejabat utama Aman Palestin. ISMA merupakan sebuah NGO yang selama ini menjadi penyokong tegar PAS. Kesimpulan itu menjawab banyak persoalan. Mengapa PAS terus mempertahankan Aman Palestin yang kini sedang dalam siasatan SPRM? Pada 28 November lalu, semua kita digemparkan dengan pengesahan daripada SPRM bahawa sebanyak 41 akaun bank Syarikat Pertubuhan Aman Palestin bernilai 15 juta lebih telah pun dibekukan. Pembekuan itu dilakukan selepas SPRM menjalankan siasatan terhadap dakwaan Aman Palestin menyalahgunakan wang sumbangan orang ramai. Dalam laman Harapan Daily ini menulis syarikat-syarikat proksi AP ISMA itu persoalan. Kita sedia maklum yang Aman Palestin tulis di ruangan ini dimiliki oleh ISMA dan AP ini pula dikatakan banyak company proksi. Sebelum ini aku dah tunjuk
kedai amal AP bukan milik AP tetapi milik CEO AP, kata tulisan ini. Harap SPRM siasatlah mana dapat, kata beliau. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.